Daman Sarah. Masih Datuk Ketua, soalan saya soalan nombor 10. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawabnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Daman Sarah. Seperti ahli umat sedia maklum, Lebuh Raya Plus dibina secara penswastaan melalui kaedah bina kendali pindah ataupun Build Operate Transfer BOT, dan kerajaan telah menandatangani perjanjian konsesi dengan syarikat Lebuh Raya Utara Selatan Plus pada 18 Mac tahun 1988. Plus kini dimiliki penuh oleh Khazanah Malaysia Berhad dan kumpulan wang simpanan pekerja dengan pegangan masing-masing sebanyak 51% Khazanah dan 49% KWSP. Untuk makluman yang hormat, Datuk Yang di-Pertua, Plus memiliki 7 lebuh raya bertol. Pertama, Lebuh Raya Utara Selatan. Yang kedua, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah ataupun Elit. Ketiga, Lebuh Raya Laluan kedua Malaysia Singapura link kedua. Yang ketiga, yang keempat, Lebuh Raya Seremban Port Dickson. Yang kelima, Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE. Yang keenam, Jambatan Pulau Pinang. Yang ketujuh, Lebuh Raya Pantai Timur fasa kedua LPT 2. Kerajaan Pakatan Harapan telah membuat keputusan pada 22 Januari tahun ini untuk menstruktur semula lebuh raya bertol dimiliki oleh Plus dan telah bersetuju antara lain dan perkara-perkara berikut. Pertama, Khazanah Nasional Berhad dan KWSP kekal sebagai pemilik Plus. Yang kedua, kerajaan melaksanakan pengurangan kadar tol secara purata sebanyak 18% kepada kenderaan persendirian berkuat kuasa 1 Februari 2020. Tetapi yang tiga, tempoh konsesi Plus akan dilanjutkan selama 20 tahun. Dari tahun 2038 sehingga 2058, manakala tempoh konsesi LPT 2 dilanjutkan sehingga 2054. Datuk Yang di-Pertua, buat masa ini, semua pengguna lebuh raya milik Plus kecuali kelas 2 dan 3 telah menikmati diskaun kadar tol secara purata sebanyak 18%. Mengikut anggaran kerajaan terdahulu, pemberian diskaun ini dijangka akan memberikan penyematan sehingga kira-kira 1,130 juta ringgit setahun kepada pengguna lebuh raya Plus sehingga 31 Disember 2038. Pada Jun 2020, Kerajaan Perkhidmatan Nasional telah membuat keputusan untuk berunding semula keputusan pengseluruhan semula lebuh raya Plus. Antara perkara yang sedang diteliti oleh kerajaan adalah kaedah pelaksanaan pengstrukturan Plus dengan mengambil kira beberapa kepentingan, termasuklah kepentingan kerajaan persekutuan, kepentingan rakyat Malaysia, kepentingan Khazanah Nasional, kepentingan KWSP dan kepentingan pemegang sukuk. Kerajaan akan menjalankan analisis kesan jangka panjang terhadap ekonomi negara secara keseluruhannya. Akhir sekali, Datuk Yang Pertua, cadangan struktur semula syarikat Plus dan sedang diteliti oleh beberapa pihak, termasuklah Kementerian Kewangan, Kementerian Kerja Raya dan Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS Jabatan Perdana Menteri. Memorandum Jemaah Menteri bersama akan disediakan dalam masa terdekat dan keputusan ianya akan dirujuk kepada Jemaah Menteri dan keputusan akan sewajarnya akan dibuat oleh pihak kerajaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Menteri sila Daman Sarah. Soalan tambahan pertama. Masih Datuk Yang Ketua, masih kepada Yang Perdana Menteri, saya nak tanya, dalam satu penstrukturan semula yang telah pun dibuat oleh kerajaan dahulu, rakyat akan jimat 1.1 bilion seperti apa yang disebut oleh Menteri tadi. Dan selama sepanjang konsesi, rakyat dan juga kerajaan kerana tak perlu lagi bayar pampasan, kita akan jimat sebanyak 42-43 bilion ringgit. So kerajaan jimat, rakyat jimat, Khazanah dan juga EPF puas hati dengan penstrukturan semula kerana mereka tidak rugi. Apa sebabnya satu penilaian semula perlu dibuat oleh kerajaan sekarang? Dan saya baca daripada surat khabar kenyataan daripada Menteri Kerja Raya, kata review yang perlu, semakan semula yang perlu dibuat oleh kerajaan adalah sebab konsesi lain terjejas akibat pengurangan tol yang memanfaatkan rakyat Malaysia.
Maksudnya Kerajaan Perikatan Nasional bimbang kroni-kroni yang lain bagi tol highway yang lain rugi. Walaupun rakyat sebenarnya yang perlu diutamakan supaya mereka dapat manfaat kurangkan tol terutamanya daripada PLAS kerana ia merupakan tol yang paling besar di seluruh Malaysia. Kita nak tahu apa sebabnya semakan semula perlu dibuat. Sila, Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua, terima kasih Damansara. Ya. Satu soalan, kenapa nak kaji semula? Yang Hormat Menteri Kanan Kerja Raya baru masuk. Benarlah bagi pihak Yang Hormat, beliau pernah membuat kenyataan bahawa antara sebab kenapa nak dikaji semula ialah kesannya kepada lebuh raya lain. Itu kenyataan, tak boleh pertikaikan. Itu perkara yang saya nak sebut yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan penyematan kerajaan. Itu pandangan Damansara, 40 bilion kerajaan. Itu pandangan Damansara. Tetapi Itu yang merupakan sebenarnya pengiraan daripada khazanah dan EPF sendiri, bukan daripada Damansara. Itu bukan pandangan Damansara. Itu pandangan daripada EPF dan khazanah. Malah bukan debate. Soalan satu. Damansara, dengar jawapan dulu. Sini sharp the answer, yes. Silakan, dengan izin. Ya, soalan Damansara kenapa kaji? Satu soalannya, simple ya. Yang tadi observation, pemerhatian ya. Kenapa kaji semula? Apabila kaji semula, kaji semula biasanya nak buat benda lebih baik lah ya. Maknanya kita belum dapat muktamad lagi, adalah terlalu awal untuk saya menyatakan apa penyelesaiannya. Tapi bila kaji semula ya, sudah pasti kalau lebih teruk daripada yang dulu, buat apa kaji semula? Maka bila kaji semula, penyelesaiannya saya nak nyatakan di sini bahawa insya-Allah ia akan merujuk kepada mungkin terma-terma lebih baik. Tapi apapun, kita tak boleh buat keputusan lagi kerana perkara ini masih lagi dalam perbincangan. Nak maklumkan ahli berhormat bahawa perbincangan di peringkat akhir. Perbincangan ini ialah antara Kementerian Kerja Raya, Yang Hormat Menteri Kanan ada, Kementerian Kewangan dan UKAS di EPU ya. Dan kita sebut tadi ada 5 stakeholders ya. Kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia, Khazanah, KWSP dan bondholders, pemegang sukuk. Jadi dalam membuat kajian kita akan mengira semua 5 kepentingan dan sudah pasti apabila kita kaji semula ya, ia bermakna bahawa kita merasakan bahawa penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan PH boleh diperbaiki lagi ya, boleh diperbaiki lagi. Itu sebab kenapa dibuat kajian semula. Maka kita tak buat kajian untuk memudaratkan keadaan, sudah pasti. Kita buat satu kajian semula, biasanya mana-mana kajian semula ialah untuk memurnikan, untuk memperbaiki keadaan. Jadi tanggapan Damansara bahawa kita nak kaji semula ni kerana kita tak lebih teruk lagi, ini adalah andaian tidak benar. Pengumuman ya. daripada